Kemajuan yang dicapai oleh negara Malaysia ketika ini merupakan kesan daripada kepimpinan yang dibawa oleh kerajaan sejak awal kemerdekaan sehinggalah kini. Setiap kerajaan yang dipilih oleh masyarakat melalui pilihan raya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Setiap Perdana Menteri yang pernah berkhidmat mempunyai kelebihan dan telah menabur bakti serta jasa yang baik kepada Malaysia dalam aspek tertentu. Contohnya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia digelar sebagai bapa kemerdekaan kerana jasa dan usaha beliau dalam memerdekakan tanah Melayu. Seterusnya ialah Tun Hussein On yang digelar sebagai bapa perpaduan kerana beliau sangat mementingkan dan menekankan isu perpaduan di negara ini melalui dasar yang dibentuk. Terdapat ramai lagi Perdana Menteri yang dikurniakan gelaran tertentu berdasarkan kejayaan mereka seperti Datuk Seri Najib Abdul Razak yang digelar sebagai bapa transformasi, Tun Dr. Mahathir digelar sebagai bapa pemodenan, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi yang digelar bapa pembangunan modal insan serta lain-lain lagi. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa Perdana Menteri kedua iaitu Tun Abdul Razak yang dikurniakan gelaran sebagai bapa pembangunan juga memainkan peranan yang terpenting dalam pembangunan di Malaysia, terutamanya dalam aspek ekonomi. Beliau juga merupakan individu penting yang terawal dalam pembangunan dan berusaha memimpin Malaysia ke arah yang lebih maju. Tun Abdul Razak merupakan anak kepada Datuk Hussein Muhammad Taib dan Fatimah binti Daud. Beliau merupakan Perdana Menteri yang kedua dan berkhidmat dari tahun 1970 sehingga 1976. Tun Abdul Razak lahir pada tahun 11 Mac tahun 1922 di Pulau Keladi, Pekan Bahang. Terdapat 3 objektif bagi kajian kumpulan kami. Yang pertama, mengenal pasti isu-isu yang terdapat semasa pemerintahan Tun Abdul Razak. Yang kedua, menghuraikan cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pemerintahan Abdul Razak. Dan yang ketiga, menganalisis sumbangan yang diberikan oleh Tun Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Kushairi bin Masmi'an, bernombor matrik 291247. Jadi saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan latar belakang kehidupan Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak atau Abdul Razak bin Hussein merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Dilahirkan pada 11 Mac 1922 di Pulau Keladi, Pahang. Beliau adalah anak kepada Datuk Hussein bin Muhammad Taib dan Hajah Fatimah binti Daud. Datuk Hussein bin Muhammad Taib merupakan waris yang ke-9 daripada orang kaya Indra Shah Bandar, manakala Hajah Fatimah binti Daud merupakan keturunan Bugis Sultan Hasanuddin. Dalam tahun-tahun awal kehidupannya, Tun Abdul Razak menerima pendidikan sekolah rendah di Sekolah Melayu bertempat di Langgar, Pahang. Selepas berjaya menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pendidikan, beliau meneruskan pengajian di Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK, untuk pendidikan sekolah menengah. Semasa beliau berada di MCKK, untuk pencapaian akademik dan sukan beliau sangat memberangsangkan, dan antara pencapaiannya ialah menceburi sukan tenis, hoki, bola sepak, dan untuk bahagian akademik pula, beliau pernah menjadi Presiden Persatuan Pelajar Kolej Melayu dan naib Presiden Persatuan Literasi Drama dan Debat. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran ke Raffles College di Singapura yang kemudiannya menjadi pelajar Universiti Malaya mengambil ijazah undang-undang. Beliau menonjol dalam pelajaran dan mengecapi ijazah undang-undang membuktikan kecerdasan pemikirannya dalam pembelajaran. Abdul Razak menyertai UMNO sebagai pemimpin belia pada usia 28 tahun, dan pada usia 29 tahun beliau dipilih menjadi sebagai timbalan presiden, dan pada usia 30 beliau memegang jawatan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk negeri Pahang. Pada usia beliau 33 tahun, beliau memegang 2 jawatan penting, iaitu Menteri Besar Pahang dan Menteri Pendidikan. Pada usia beliau 35 tahun, beliau memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, dan pada usia beliau 48 tahun, beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Antara hasil usaha-usaha beliau adalah rangka kerja yang kukuh untuk keselamatan negara pada masa akan datang yang dibina di atas pelbagai institusi untuk kejuruteraan sosioekonomi yang meliputi kedua-dua kawasan bandar dan luar bandar. Institusi-institusi itu termasuk Bank Bumi Putra, Tabung Haji, Felda, FIMA
dan Pertanian LPN, Petronas dan MIDA. Saya teruskan lagi dengan bahagian masalah kajian terhadap kajian kami ini. Terdapat dua masalah kajian yang kami hadapi semasa membuat tugasan ini ialah sifat ingin tahu dan kurang pengetahuan. Untuk yang sifat ingin tahu, sejak kemerdekaan lagi yang kita kecapi selama 66 tahun dahulu, sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan sebagai rakyat biasa, terdapat segelintir golongan yang masih lagi yang tidak tahu tentang betapa besarnya pengorbanan seorang tokoh yang bernama Tun Abdul Razak. Lebih-lebih lagi, golongan muda pada zaman sekarang ini yang mungkin boleh dikatakan bahawa sudah dibawa arus pemodenan. Oleh itu, berbalik kepada isu yang asal berkaitan tugasan ini, perasaan ingin tahu dalam diri pengkaji semakin tinggi apabila melihat langkah-langkah yang telah diambil oleh Tun Abdul Razak untuk memastikan ekonomi Malaysia semasa pemerintahan beliau kekal relevan dan menjadi sebuah tauladan buat para pemimpin baru yang bakal lahir. Seterusnya, iaitu pada isi kurang pendedahan. Menurut dapatan pengkaji, bila ditanya apakah sumbangan terbesar yang pernah dibawa oleh Tun Abdul Razak sendiri berkaitan isu ekonomi, perkara yang terlintas dalam kepala ialah hanya dasar ekonomi baru dan itu sahaja. Tiada isu lain yang boleh difikirkan secara umum walaupun telah banyak usaha-usaha yang telah diambil oleh beliau untuk memastikan ekonomi Malaysia terus maju. Oleh sebab itu, pekaji merasakan perlu adanya penyelidikan berkaitan usaha-usaha Tun Abdul Razak dalam memperkasakan ekonomi Malaysia pada ketika itu. Antara cabaran yang perlu dihadapi oleh Tun Abdul Razak dalam membaikpulihkan semula ekonomi adalah munculnya ketidaksamarataan ekonomi antara kaum. Perkara ini disebabkan oleh dasar-dasar yang telah dilaksanakan semasa zaman penjajahan British, iaitu dasar pecah dan perintah. Dasar pecah dan perintah adalah dasar yang telah dilaksanakan untuk mengasingkan kawasan penempatan mengikut kaum, iaitu kaum Cina di kawasan pelompongan, kaum Melayu di kawasan kampung dan juga kaum India di kawasan estate. Perkara ini juga telah merapatkan dan juga melambatkan proses perpaduan antara kaum. Tun Abdul Razak juga telah menghadapi cabaran ekonomi selepas berlakunya sejarah hitam, iaitu rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang disebabkan oleh perbanahan politik selepas pilihan raya pada masa itu. Tun Abdul Razak telah memperkenalkan dasar ekonomi baharu dengan tujuan merapatkan semula jurang ekonomi antara kaum dan juga membaikpulihkan sosioekonomi di dalam negara. Isu ekonomi yang dihadapi ketika pemerintahan Tunku Abdul Razak. Isu ekonomi pertama adalah masalah ketidakseimbangan ekonomi. Malaysia dihuni oleh masyarakat pelbagai kaum iaitu Cina dan India, selain masyarakat Melayu sendiri. Dasar pecah dan perintah telah diwujudkan oleh pihak British, membuatkan wujudnya jurang antara kalangan masyarakat Melayu, Cina dan India dalam semua aspek, termasuklah aspek ekonomi. Penduduk bangsa Melayu ditugaskan bekerja di kampung, manakala kaum Cina di kawasan perlombongan dan kaum India pula di estate. Ketidakseimbangan ekonomi ini lebih terselah kerana kaum Cina yang bekerja di sektor perlombongan lebih menjana keuntungan yang banyak dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan kelihatan mereka lebih dalam mendominasi ekonomi di tanah Melayu ini. Walhal masyarakat Melayu jelas kelihatan ketinggalan di belakang dan tidak diberi hak dan keistimewaan meskipun ini tanah air mereka sendiri. Seterusnya, isu ekonomi yang kedua pula adalah krisis kenaikan harga minyak pada tahun 1973. Pada tahun 1973, terjadi krisis minyak global sebagai akibat dari kenaikan harga minyak oleh negara-negara OPEC. Punca ini terjadi setelah berlaku pemboikotan minyak oleh negara Arab. Hal ini sebagai tindak balas kepada sokongan Barat, terutamanya Amerika Syarikat terhadap Israel semasa Perang Yom Kippur. Negara-negara Arab yang tergabung dalam anggota Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC
mula menguatkuasakan boikot minyak pada 17 Oktober 1973. Kesemua ahli OPEC melarang mengekspor minyak ke negara yang dianggap pro-Israel. Kesan ini memberi impak di serata dunia, termasuklah negara Malaysia sendiri. Apabila menghadapi tekanan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi akibat kenaikan harga minyak. Kenaikan mendadak harga minyak menyebabkan kos pengeluaran dan pengangkutan meningkat. Inflasi merupakan cabaran besar bagi Malaysia kerana kos sara hidup pengguna menjadi tinggi, lalu merobekkan kestabilan ekonomi dan mengurangkan kuasa beli rakyat. Tunku Abdul Razak melaksanakan perubahan ekonomi orang Melayu ke arah yang lebih moden, iaitu melalui dasar ekonomi baru. Oleh itu, strategi pelaksanaan dasar ekonomi baru dilaksanakan bagi membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup tanpa mengikut kaum. Pelibatan masyarakat Melayu dalam sektor yang lebih moden ditambahkan dalam dasar ekonomi baru. Ini kerana jelas masyarakat Melayu jauh ketinggalan dibandingkan dengan kaum lain sepanjang pelaksanaan dasar ekonomi baru ini dilakukan. Pembasmian kemiskinan ini telah diatasi melalui penempatan semula masyarakat Melayu ke sektor pertanian moden yang lebih lagi menyediakan peluang pekerjaan. Seterusnya, penyediaan khidmat sosial dari aspek kesihatan, pelajaran, bekalan air dan elektrik dan sebagainya yang dapat membantu mengembangkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih bermutu tinggi. Seterusnya, bagi masyarakat miskin di luar bandar, inisiatif dilakukan dengan penciptaan program penanaman semula dan pemulihan tanaman selingan dan kemudahan parit dan tali air. Selain itu, bantuan turut juga diberikan kepada pekebun untuk mengusahakan kebun kecil mereka. Seterusnya, langkah kedua adalah program MARA. Program MARA juga boleh menjadi inisiatif bagi membantu membendung isu pengangguran dalam kalangan bumi putera dengan penawaran bantuan dan hak keistimewaan yang dapat mendorong bumi putera dalam sektor pekerjaan. Terdapat dua program latihan ilmiah, iaitu program pembekalan latihan dan kemahiran kepada masyarakat bumi putera oleh Universiti dan Institut Teknologi MARA iaitu UiTM, serta program untuk memajukan masyarakat bumi putera. Golongan bumi putera juga turut dibekalkan bantuan kredit bawah institusi MARA. Bantuan kewangan ini merupakan inisiatif bagi golongan bumi putera dalam menguruskan perniagaan seperti modal pusingan perniagaan. Agensi MARA juga telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 9,421 bumi putera serta menyediakan ruang perniagaan untuk peniaga-peniaga kecil bumi putera hidup di luar bandar. Selain itu, syarikat Pernas yang bermisikan menyedia peluang perniagaan kepada golongan usahawan telah menyediakan sebanyak 8,741 peluang pekerjaan kepada bumi putera menerusi anak syarikatnya iaitu Pernas Eda serta bantuan barang tetap kepada peruncit bumi putera. Seterusnya, program Felda. Objektif penubuhan program ini bermotifkan untuk mengurangkan kadar jumlah kemiskinan bumi putera melalui aktiviti pertanian getah dan kelapa sawit. Program Felda berfungsi untuk mencipta projek berkaitan pembangunan ekonomi yang dapat disertai oleh bumi putera dalam sektor ekonomi. Program Felda ini bermatlamat memainkan peranan dengan memastikan peneroka-peneroka bumi putera dibekalkan tahap pendidikan yang baik dalam pelibatan di sektor ekonomi. Selain itu, turut disediakan juga pelbagai program berkaitan keusahawanan, pertanian dan penternakan yang akan disertai oleh bumi putera. Antara peranan Felda adalah memajukan tanah untuk sektor peladangan bagi meningkatkan taraf ekonomi bumi putera. Melalui ini, Felda menjanjikan terhadap peneroka-peneroka yang tidak mempunyai tanah akan diberikan tanah di bawah skim tanah berkelompok yang menawarkan kemajuan taraf hidup melalui aktiviti ekonomi yang telah dirancang. Contohnya, Felda telah mengusahakan kira-kira 4,000 hektar tanah baru dan menempatkan semula 41,288 buah keluarga. Seterusnya, pembentukan Petronas. Tunku Abdul Razak telah mengasaskan Petronas pada tahun 1974. Kewujudan Petronas membolehkan kerajaan mengawal sepenuhnya sektor tenaga dan memastikan penggunaan sumber asli secara optimum
untuk kepentingan negara. Kelebihan dari aspek pengurusan sumber asli di mana Petronas bertanggungjawab menguruskan sumber minyak dan gas asli di Malaysia. Hal ini memberikan kerajaan mempunyai kawalan penuh ke atas sektor tenaga, iaitu memastikan penggunaan sumber asli secara optimum dan mampu menjana hasil dari sektor industri minyak. Seterusnya, ianya mampu menyumbang kepada kepesatan kepelbagaian ekonomi di negara Malaysia ini, iaitu melalui sektor tenaga Petronas. Malaysia boleh menggunakan hasil minyak dan gas untuk menyokong kepelbagaian ekonomi. Pendapatan yang terhasil boleh diarahkan untuk membangunkan bukan semata-mata sektor minyak sahaja, malah digunakan juga dalam industri pembuatan dan perkhidmatan. Jelaslah peranan Petronas menjadi kunci kepada kestabilan dan kemajuan ekonomi negara sejak beberapa dekad kebelakangan ini. Saya Nur Aisyah Akilah akan menceritakan tentang sumbangan Tun Abdul Razak semasa zaman pemerintahannya. Sumbangan Tun Abdul Razak dapat dinilai melalui 3 aspek, iaitu daripada politik, ekonomi dan juga sosial. Bagi aspek politik, sumbangan Tun Abdul Razak adalah berkaitan dengan memperkasakan institusi pentadbiran awam. Tun Abdul Razak ni dia memperkenalkan semula institusi pentadbiran awam dengan memperkukuhkan memasukkan pejabat awam yang asalnya lebih ramai dari orang tempatan. Hal ini menyebabkan orang tempatan tidak kira kaum mana-mana lebih mempunyai kewangan sendiri. Oleh itu, dari segi politik dapat kita nilai sumbangan Tun Abdul Razak berkekalan sehingga sekarang. Seterusnya, daripada aspek ekonomi pula, sumbangan Tun Abdul Razak dapat dinilai melalui beliau telah memperkenalkan dasar ekonomi baru yang sekarang merupakan salah satu inisiatif yang telah berjaya menyelaraskan, kerana dasar ekonomi baru mempunyai 2 objektif, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun atur semula ekonomi orang Malaysia, orang tanah Melayu pada waktu itu. Hal ini kerana atas dasar pecahan perintah terdapat kaum-kaum yang mempunyai sistem ekonomi yang berbeza. Sebagai contoh, orang Cina di Pulau Bunga, orang Melayu sebagai petani, dan orang India penoreh getah dan sebagainya. Hal ini menyebabkan bukan sahaja jurang ekonomi tetapi juga jurang perpaduan kaum antara kaum-kaum di tanah Melayu juga terpisah. Dengan kewujudan dasar ekonomi baru atas idea pembentukannya daripada Tun Abdul Razak, dia dapat merapatkan balik jurang tersebut. Yang kedua adalah memperkenalkan rancangan Malaysia ketiga. Rancangan Malaysia ketiga adalah sambungan daripada dasar ekonomi baru, dan sehingga kini terdapat beberapa rancangan Malaysia yang semakin lama menambahbaikkan ekonomi di Malaysia. Yang terusnya ialah penubuhan Felda. Felda ni telah memberi inisiatif kepada golongan-golongan yang memerlukan. Oleh itu, melalui penubuhan Felda, dia juga bukan sahaja memberi pertolongan dari segi kewangan dan juga memberi pertolongan melalui tanah. Oleh itu, rakyat-rakyat tanah Melayu tidak rasa terbeban kerana adanya Felda. Okey, berkaitan dengan aspek sosial pula, aspek sosial dapat dinilai melalui Tun Abdul Razak memperkenalkan dasar pendidikan dan telah mewujudkan penyata razak. Okay, penyata razak ni dia telah menghapuskan sekolah-sekolah yang mementingkan sekolah jenis India, sekolah jenis Cina, kerana dia menggabungkan semua menjadi sekolah jenis kebangsaan. Oleh itu, semua rakyat Malaysia, semua penduduk di tanah Melayu dapat mempelajari satu benda yang sama. Selain daripada aspek pendidikan, beliau juga memberi sumbangan dalam aspek pertahanan dan keselamatan negara. Beliau sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri juga merupakan sebagai Menteri Pertahanan Awam. Beliau jugalah yang menggabungkan tiga badan tentera seperti tentera air, tentera laut, tentera darat dan juga tentera udara. Hasil daripada beliau juga menambah infrastruktur dengan memperkukuhkan lagi infrastruktur, senjata dan sebagainya. Hasil daripada sumbangan beliau, negara kita dapat bertahan sehingga sekarang. Okey, oleh itu tiga aspek penting politik, ekonomi dan sosial dapat dinilai sumbangan yang telah diberikan oleh beliau bagi memastikan Malaysia kekal merdeka sehingga sekarang. Kesimpulannya, tanggungjawab seorang Perdana Menteri bukan sahaja merangkumi isu politik dan sosial. Ia juga mempengaruhi isu ekonomi yang menjadi salah satu tunjang atau tulang belakang kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Jasa yang telah ditaburkan kepada tanah air ini diberi atas kebijakan, tindakan serta hasil yang dicapai oleh Tun Abdul Razak sepanjang tempoh perkhidmatan beliau kepada negara Malaysia sebagai seorang Perdana Menteri kedua.
Berkat daripada hasil titik peluh dan buah fikiran yang bernas, telah wujud beberapa dasar yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dibentuk. Pihak-pihak yang terlibat dalam membantu menjayakan dasar-dasar ini juga memainkan peranan dengan penuh cemerlang dalam membantu Tun Abdul Razak untuk menjalankan dasar tersebut dengan efektif dan lancar. Hal ini secara tidak langsung telah membentuk suasana negara yang lebih aman dan makmur kepada rakyat negara Malaysia. Tugas Tun Abdul Razak sebagai seorang Perdana Menteri yang kedua bukanlah hal yang mudah kerana negara Malaysia masih baru dalam menjalankan pemerintahannya secara sendiri tanpa ada campur tangan dari negara penjajah. Perkara ini jelas mewujudkan lebih banyak cabaran yang dihadapi oleh beliau dalam memastikan negara ini menjadi negara yang maju dan juga membangun di samping memastikan keutuhan hubungan antara rakyat yang berbilang kaum di negara Malaysia. Jelaslah, gelaran yang diterima oleh beliau sebagai bapa pembangunan ini sangat sesuai dan layak untuk Tun Abdul Razak. Selepas pelbagai perkara yang telah dilakukan oleh beliau untuk negara ini. Oleh itu, semua rakyat Malaysia haruslah menghargai jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh pemimpin negara kerana pemerintahan yang dijalankan oleh beliau dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan keprihatinan kepada rakyat, agar rakyat dapat menjalani kehidupan yang selesa, selaras dengan pembangunan negara ke arah yang lebih baik, terutamanya dalam bidang ekonomi.